Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita bertemu setelah mana 6 bulan Allah bagi cuti. Hampir 6 bulan dah. Ujian yang Allah Ta'ala campakkan kepada kita, mudah-mudahan ada hikmah di sebalik penutupan segala majlis ilmu. Lah kira kita jumpa ni bulan 3 tuan-tuan. Itulah kita jumpa. Jadi sepanjang 6 bulan ni macam-macam berita lah kita dengar lah. Macam-macam berita. Tak kat sini saja, kat tempat yang lain pun sama tuan-tuan lah. Dan berita yang paling menyedihkan adalah kematian lah. Ada beza kalau kita jumpa bulan lepas, tiba-tiba mai bulan depan meninggal dunia, kita tak rasa sangat sedih. Tapi bila lama tak jumpa ni, tuk-tuk dengar kata meninggal dunia ni, satu berita yang sangat sedih lah tuan-tuan. Orang yang kita kenal, orang yang kita tahu setiap kali kuliah dia ada. Bahkan tempat yang lain saya mengajar, dia imam lah. Setiap kali saya mai, dialah imam maghrib. Dan setiap kali kuliah dia duduk depan, pun meninggal dunia tuan-tuan. Dan di tempat tuan-tuan ni kita sedia maklumlah untuk siap tuan-tuan sendiri arwah yarham Muhammad Khan. Jadi kesempatan ni marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sedekah kita pada malam ini, dan kita semua menjadi saksi kebaikan yang beliau lakukan sepanjang kehidupan beliau. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pahala istiqamah beliau dalam kerja-kerja dakwah, dalam majlis ilmu, sebagaimana yang kita dapat pahala pada malam ini. Mudah-mudahan beliau juga mendapat pahala sebagaimana yang kita dapat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hebatnya orang istiqamah tuan-tuan dalam amalan. Hebatnya orang yang beristiqamah dalam satu amalan, insya-Allah Allah Ta'ala akan campakkan pahala kepada beliau. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita sambung pengajian kitab kita iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman, ingin saya sebutkan di sini satu perkara berkenaan dengan perubahan kadar kiraan zakat mah
Saya tak ingat saya dah cerita kepada tuan-tuan ataupun belum, tapi tak apalah. Kalau dah cerita pun kita ulang kaji balik. Mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tak dengar. Ya, mulai tahun 2021 ni kajian yang terkini kita dapati bagi kadar nisab mah pakai berubah. Sebelum ni 165 gram baru kena, sekarang 250 gram baru kena. Meningkat daripada 165 kepada 250 gram. Ni mah pakai. Mah tak pakai sama 85 gram. Semua negeri sama tuan-tuan, 85. Tak pakai stone ni dikira tak pakai lah. Yang pakai ni maksud kata stone pakai sekali dikira pakai. Jadi balik orang perempuan kita ada mah, maka pergi timbang 251 gram mah pakai, maka wajib mengeluarkan zakat mah. Macam mana nak kira? Mudah ya tuan-tuan. Ingat formula ni sampai mati. Orang tanya kita boleh jawab. Berat yang kita ada darab dengan mas masa, darab dengan 2.5%. Mas masa ni tuan-tuan boleh buka dalam website kami, ada kita paparkan mah hari ni. Dan mah ni murah daripada mah yang ada di pasaran lah. Jadi contoh kata 251 kita ada, darab dengan RM240, harga semasa contoh 1 gram. 1 gram kita kira 1 gram darab dengan 2.5%, maka jumlah tersebutlah dikenakan zakat pada barang emas. Tapi dia punya nisab dia mesti 250 ke atas. Tok uruf sekarang di Pulau Pinang menunjukkan bahawa orang Pinang kaya. Daripada 165 naik jadi 250 ni, maksud kata 250 ni boleh diistilahkan sebagai melampau. Melampau lah dalam bahasa kitab kita sebut melampau, yang diwajibkan ke atasnya zakat. Maksud kata dia ni memang bukan takat mampu milik, terlebih mampu milik, sehingga dikenakan zakat. Jadi siapa yang bawah daripada 250 gram pulun lah bagi dapat 250. Kadang-kadang bagus juga tanam cita-cita nak keluarkan zakat pelbagai ni, insya-Allah Allah berikan ataupun Allah akan campurkan lebih banyak rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang simpan gold bar tu 85. Aduh ingat tak apa ajuh lagi. Boleh kumpul lagi dah. Yang gold bar semua dalam 85. Lebih 85 gram maka dikenakan zakat. Boleh lah. Sebab gold bar ni tak pakai. Dia diisytiharkan sebagai tak pakai. Dia bukan perhiasan, dia bukan perhiasan, dia simpanan. Tapi siapa buat berniaga dia jatuh pada zakat perniagaan lah. Siapa yang dia buat berniaga dia jatuh pada zakat perniagaan. Siapa yang buat simpanan sekadar simpan maka dia jatuh kepada zakat mah. Boleh tuan-tuan lah. Yang tu sekadar muqaddimah sebagai satu berita baru berkenaan dengan perubahan kadar kiraan zakat mah di negeri Pulau Pinang. Tapi 250 tu sebenarnya rendah lagi lah. Kalau di Selangor 850 gram baru kena. 850 gram. Berpegang kepada pendapat Imam Nawawi, 10 kali ganda daripada nisab. Maksud kata 85 kali dengan 10, 850 gram. Kalau di Kelantan tak ada langsung tuan-tuan. Tak ada langsung. Uruf di Kelantan ni biasa mah ni bagi mereka. Jadi di Kelantan ni hanya mah tak pakai saja 85 gram. Bagi pakai tiada had pada kadar kiraannya. Maksud kata tak ada kena lah zakat mah bagi pakai di Kelantan. Tapi tuan-tuan duk Penang jangan duk kata pi bayar kat Kelantan pula. Oh tak nak bayar pi ikut pada Kelantan punya. Tak boleh tuan-tuan. Dia mesti ikut pada wartan negeri ataupun fatwa negeri. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-31, muka surat 68. Kau tuan-tuan pun lupa dah kita hadis ke berapa dah tuan-tuan. Lama sangat tinggal, nasib baik ustaz sebut. Kalau tak sebut ni jenuh cari. Hadis 31 muka surat 68. Tak tahulah kitab saya muka surat 68. Kita tuan-tuan mungkin lain sikit kot. Sama okey baik. Tajuk dia tak ada imam untuk solat berjemaah. Ni antara peristiwa akhir zaman tuan-tuan. Tak ada imam untuk solat jemaah. Imam tak ada nak sembahyang jemaah. Tunggu imam tak sampai-sampai kesudah. Qomat lama dah. Tapi tak ada imam muncul. Ni antara tanda-tanda akhir zaman. Allahu Akbar. Baik.
an Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'ala an-nasi zamanun yaqumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim, rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha berkata, ni sahabat yang jarang kita dengar. Kalau perempuan kita panggil sahabiyah, kalau pelaki kita panggil sahabat, kalau perempuan kita panggil sahabiyah. Nak tahu kata dia laki atau perempuan, sama pertama yang binti itulah. Kita pun orang Melayu panggil binti. Yang kedua kita boleh lihat pada anha. Anha tu merujuk kepada perempuan. Kalau lelaki dia sebut anhu. Ini biasa dhamir dalam bahasa Arab. Sebab itu kita sebut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi semua perempuan dia mesti ha. Kalau lelaki hu. Kalau ramai hum. Qalat, ni pun satu lagi. Yang kita nak kenal lelaki atau perempuan. Kalau lelaki dia qala, kalau perempuan dia jadi qalat. Dia dah ta mati di situ tuan-tuan. Baik. Maksud kata Salamah ni tuan-tuan, sahabiyah, dia pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi mulia tuan-tuan. Siapa yang jumpa baginda ni kira orang yang mulia lah. Orang yang sangat mulia, Masya Allah, Tabarakallah. Dapat jumpa orang yang paling baik, dapat jumpa orang yang paling berakhlak. Nak tahu Al-Quran tu macam mana, Nabi lah sebagai praktikalnya. Teori Allah bagi Al-Quran, maka praktikal kepada Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sami'tu, maksud kata aku telah mendengar. Fa'il madi, benda yang telah berlaku. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi, ni biasa tuan-tuan. Hadis tentang akhir zaman banyak yang Nabi sebut tentang perkataan macam ni mula-mula. Ya'ti 'ala zamanin, tu salah satu daripada ayat yang lain, hadis yang lain. Akan mai satu zaman. Ini menunjukkan bahawa peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya kiamat ada benda ni. Kiamat tak akan terjadi selagi mana benda yang baginda sebut ini terjadi dulu, baru jadinya kiamat. Jadi baginda bersabda, ya'ti 'alan nasi, akan mai, akan tiba, akan datang pada manusia, ataupun satu zaman. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan mai pada manusia satu zaman, yaqumuna sa'atan, yang mana pada waktu itu orang ramai berdiri tegak, la yajiduna imaman yusalli bihim, berdiri tegak beberapa lama kerana mereka tidak mendapatkan orang yang layak menjadi imam untuk solat mereka. Jadi mai akhir zaman ni satu masa, satu ketika yang mana orang berdiri menunggu imam, tak ada seorang pun yang akan ke depan mengimamkan mereka. Tu dia. Berdiri ni bukan sat kata baginda, tapi berdiri lama tunggu. Dan orang-orang yang berdiri tu pula adalah orang-orang yang memang tak reti nak jadi imam. Sama ada tak reti nak jadi imam ataupun malu nak jadi imam. Maksud kata pelbagai aspek lah. Yang mana yang penting semua tak mau duduk depan. Dan imam yang dilantik pula tak ada. Tak ada. Sama ada tak ada ke, ataupun memang tak mai ke, ataupun emergency ke, tapi takkan tiap-tiap hari emergency. Maksud kata yang dilantik pun tak muncul-muncul tiba. Jadi orang duk tunggu sampailah begitu lama orang berdiri. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita nak pergi kepada keterangan, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan imam. Imam tu apa dia tuan-tuan? Apa maksud imam? Kullu may yuqtada bih. Imam ni adalah satu orang yang menjadi ikutan, wa yuttaba' bihi syarrin khairin au syarrin. Satu imam ataupun satu orang yang menjadi ikutan dalam perkara kebaikan ataupun perkara kejahatan. Imam maksud kata diikuti apa yang dilakukan, itu imam tuan-tuan. Dan imam pula terbahagi kepada dua, satu imamul kubra dan satu imamul sughra, iaitu imam besar dan juga imam kecil. Apa maksud imam besar, imam kecil ustaz? Adakah imam satu, imam dua dalam masjid? Tak.
Imam besar ini adalah imam yang disebut sebagai pemimpin yang dilantik oleh manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Imamul Kubra, pemimpin. Dan Imamul Sughra adalah imam solat yang kita sembahyang, tuan-tuan. Kira yang kita lantik menjadi imam masjid, imam surau, itulah Imam Sughra. Imam yang dilantik. Jadi imam yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW ini merujuk kepada Imam Sughra. Imam Sughra. Imam Kubra tak heran dah, lah ni mabut. Semua pekat nak jadi pemimpin Melaka. Hang tolak aku, tolak hang, pilihan negeri Melaka. Kan? Semua pekat mabut, tak gaduh, tuan-tuan. Rasa macam parti tu tak boleh nak pergi, buat parti baru lawan. Lah kali sampai 10 parti nanti ada, tuan-tuan. Itu benda biasa, tuan-tuan. Pemimpin ni pakat duk rakus, hendak menjadi pemimpin. Sedangkan pemimpin ini bukan benda yang mudah. Bahkan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pelbagai aspek. Sebab itulah kalau kita dilantik ni, tuan-tuan, peganglah sungguh-sungguh dan persiapkan jawapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Kita mesti mahu ada jawapan. Tak boleh setakat duk seronok dapat berbelas ribu, berpuluh ribu, 30 ribu, 40 ribu allowance, maka seronok sebab dapat nama. Maka kalau itulah yang kita impikan dunia, Allah akan bagi, tuan-tuan. Apa yang kita mahu kat dunia, kalau kita mahu harta, kita mahu sebagai orang ingat kita ataupun orang sebut-sebut nama kita pada kematian, maka Allah akan bagi kat dunia. Hang nak jadi pemimpin sebab nak sebut nama hang, sebagai nak nama hang disebut-sebut, bila mana mati pun disebut-sebut. Allah akan bagi, tuan-tuan, nama dia disebut. Tapi mai di hari akhirat kelak, bila dia bentang di padang mahsyar, dia kata aku jadi pemimpin sebab kerana-Mu ya Allah, maka Allah kata hang bohong. Dekat dunia hang minta supaya hang nak disebut-sebut sebagai pemimpin, maka kat dunia aku bagi. Bila hang meninggal, orang sebut nama hang baguslah dan sebagainya. Hang dapat tak dapat? Maka dia kata dia dapat. Bila dapat, habis segala-segalanya yang dia buat kebaikan, tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu berhati-hati, tuan-tuan. Berhati-hati bila kita nak menjadi pemimpin. Bukan sekadar pemimpin negara, bahkan pemimpin kecil pun, jawatan kuasa dan sebagainya pun sama akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok keterangan hadis, tuan-tuan. Kalau kita tak baca keterangan, kita tak tahu. Jadi Syekh Fahmi Zamzam memudahkan kita untuk kita memahami konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara pasti pada hari ini kita belum sampai ke tingkatan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, namun masyarakat kita sekarang sudah menuju ke sana. Syekh Fahmi Zamzam kata walaupun kita sebenarnya belum lagi sampai ke tingkatan, ataupun bahasa kita mudah, kita tak sampai teruk macam tu lagi. Tu bahasa mudah kita lah. Maksud kata walaupun benda yang Nabi sebut ni tak sampai tahap teruk macam ni, tapi sebenarnya kita dah ke arah itu. Kita dah ke arah itu. Sebagai contoh, kita ambil di RNR pun cukup, tuan-tuan. RNR, surau di RNR. Padahal kadang-kadang baru saja azan. Baru saja azan. Tak ada siapa yang kadang-kadang berani duduk di hadapan. Baru azan lah. Kadang-kadang ada yang mai terus main seorang diri. Dia tahu hari kalau aku duduk depan, orang pakat duduk tolak pimai, biar aku semayang seorang diri. Pakat kadang-kadang ada sampai 2-3 imam pun ada, tuan-tuan. Imam pertama tak apalah, misal contoh kata dia buat zuhur penuh, ada imam yang buat jamak. Lepas tu mai pula ada satu lagi imam yang dia buat jamak pula. Jadi pelbagai imam pun ada juga. Itu tak apalah. Bukan tak apa maksud kata tak apa boleh, maksud kata ada juga imam. Dalam situasi yang kita sebut sekarang ni, tak ada siapa berani imam. Nak tengok aku hang tak ada lah kali sembahyang seorang diri. Berlaku tak berlaku lagi, tuan-tuan? Berlaku. Cuma masih lagi ada imam di RNR, tuan-tuan. Walaupun pada peringkat duk tengok aku hang, tapi ada juga orang yang berani berada di hadapan. Jadi kata Syekh Fahmi Zamzam, sebenarnya kita ni dah ke arah itu. Kita dah ke arah itu. Kita menuju ke tempat yang mana orang semakin takut
ataupun orang dah tak berani dan juga tidak ada ilmu untuk menjadi seorang imam. Baik, selesai. Banyak masjid-masjid yang tidak mempunyai imam yang benar-benar dapat melaksanakan peranan seorang imam. Kata Syekh Fahmi Zamzam, maka banyak masjid yang tidak mempunyai imam yang benar-benar dapat melaksanakan peranan sebagai seorang imam. Maksud kata dia dilantik menjadi imam tetapi tidak menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang imam. Ni pun bahaya. Masjid dia ada jawatan kuasa, hang imam 1, hang imam 2, hang imam 3. Bahkan ada yang sampai 4 imam. Ada imam yang dilantik oleh masjid, ada imam yang dilantik oleh majlis agama. Tapi bila mana orang lantik dia, maka dia tak menunaikan tanggungjawab tersebut. Ni pun masalah. Bila orang panggil dia, dia tak mai. Subuh tak ada, Zuhur tak ada, Asar tak ada, Maghrib dengan Isyak ya ada. Bila orang tanya dia, pasal apa tak ada Zuhur, pasal apa tak ada Subuh? Biasa tiap-tiap malam Jumaat. Tu dia, tiap-tiap malam Jumaat pula terlajak. Jadi duk rasa macam terlajak tu lambat dah, dia main kat rumah padahal dia imam. Zuhur dengan Asar pasal apa? Duk kat bendang. Contohlah tuan-tuan, ni tak ada kena-mengena, tapi nak bagi contoh gambaran. Tak menunaikan tanggungjawab dia sebagai imam, duk kat bendang. Maghrib dengan Isyak insya-Allah ada. Tu pun kadang-kadang tuang juga. Tuang time bila? Time ustaz ada. Dia tahu dah kalau ada ustaz akan jadi imam. Jadi selesailah, dia rasa macam tak ada tanggungjawab tersebut. Ini masalah tuan-tuan. Bila dia menjadi imam yang dilantik, maka dia kena tunaikan tanggungjawab. Tu yang pertama. Yang kedua juga tuan-tuan, kadang-kadang dia menjadi imam masjid dilantik, dan bila mana turn dia imam, dia tak ada. Orang pun duk cari dia di mana. Rupa-rupanya dia mengajar kuliah kat tempat lain. Pun ada tuan-tuan. Ini yang menyebabkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Dia tak khabar apa, kata boleh mai ke tak boleh mai ke, ganti ke tak ganti ke, dia tak maaf. Tiba-tiba dapat tahu kata dia mengajar kat luar, dekat tempat lain. Orang marah tak marah tuan-tuan? Title ustaz, contoh title ustaz. Tapi dia melepaskan tanggungjawab yang sepatutnya dia pikul itu lebih penting daripada dia menunaikan tanggungjawab dia yang lain. Maka orang duk tunggu dia. Sepatutnya dia yang mengimamkan tapi dia tak ada. Maka ini bukan sekadar fitnah pada diri dia, bahkan boleh fitnah pada agama. Orang akan kata, apa ustaz tu? Nampak tuan-tuan? Apa ustaz tu? Kata ustaz apa-apa tapi tak buat tanggungjawab. Bahaya pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elakkan tuan-tuan, elakkan daripada perkara tersebut. Jadi banyak masjid-masjid yang tidak mempunyai imam yang benar-benar dapat melaksanakan peranan sebagai seorang imam. Kelihatannya masyarakat kita sekarang kurang memberi perhatian kepada ilmu syariat. Dan kata Syekh Fahmi Zamzam, bukan sekadar peranan imam saja yang penting, bahkan orang yang tak dilantik menjadi imam pun, ramai daripada masyarakat kita dah kurang untuk mendalami ilmu syariat. Walaupun kita tak dilantik sebagai imam yang dilantik, tapi kewajipan kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai seorang imam. Kita tak imam tuan-tuan, kita akan imam bila-bila masa. Walaupun kita bukan dilantik, tapi kat rumah kita lah imam kepada keluarga. Kita tak akan terlepas daripada menjadi imam tuan-tuan, tak akan terlepas. Yang namanya lelaki, maka kena jadi imam, kena belajar jadi imam. Siapa nak solatkan jenazah ibu kita kalau bukan kita? Siapa yang nak solatkan jenazah isteri kita kalau bukan kita? Siapa yang nak solatkan anak-anak kita kalau bukan kita? Begitu juga di rumah, kalau tak hadir ke surau ataupun masjid, maka siapa yang nak jadi imam? Kita lah. Maka kalau kita pun tak tahu tentang ilmu menjadi seorang imam, maka rugilah kita, dan juga kita menjadi manusia yang sangat-sangat rugi tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kena belajar bagaimana ilmu syariat perihal imam, supaya kalau imam yang utama yang dilantik menjadi imam di masjid tak ada, tuan-tuan boleh naik. Siapa-siapa pun boleh naik. Duk tunggu imam pertama tak ada, imam kedua tak ada, imam tiga tak ada, imam empat tak ada, maka jangan duk tunggu. Maka siapa saja yang layak untuk menjadi imam, dia ada ilmu, dia pernah belajar, maka naik.
Kita akan sebut apa syarat-syarat keutamaan imam. Apa syarat khusus menjadi seorang imam, apa yang dia perlu ada. Kita akan sebut. Tuan-tuan boleh nilai lah kita tara mana, kita level mana. Kita boleh bahaskan sekali tuan-tuan. Kalau kita ada kekurangan daripada perkara tu, maka kita belajarlah. InsyaAllah Allah akan permudahkan segala urusan kita bila kita ada niat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Ni kadang-kadang tuan-tuan, di masjid ni jarang lah, kita sebut kata jarang lah imam tak ada. Masjid ni insya-Allah jarang, pasal ada imam yang dibayar oleh majlis agama untuk dia menunaikan tanggungjawab. Tapi di surau-surau ada berlaku tuan-tuan, ada berlaku. Surau-surau pernah ada berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang Tok Bilal mai seorang lah, dialah buka lampu, dialah buka mikrofon kan, dialah azan setengah jam awal subuh. Dialah semua tuan-tuan. Dia mai azan dulu 30 minit sebelum, maka mai azan betul dia pun azan, maka tunggu 15 minit tak ada siapa pun, dia seorang ya. Punya lama tunggu tak ada siapa, 15 minit dah berlalu. Maka dia pun khomat. Kali belakang tak ada siapa, dia seorang. Haru tuan-tuan. Dia kata takkan aku seorang je kot, mana habis manusia, takkan rip, takkan azan mikrofon rosak. Maka kalau dia menunaikan tanggungjawab dia, selesailah tuan-tuan. Alhamdulillah ada juga seorang. Sebab surau ni, bila kita bangunkan surau, maka wajib dalam mazhab Syafi'i, maka ia menjadi fardu kifayah. Tuan-tuan surau ni, jaga baik-baik tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, dia disebut sebagai fardu kifayah untuk kita mengimarahkan ke 5 waktu. Maka kalau ada orang yang dah imarahkan surau, maka yang lain terlepas daripada dosa. Tu fardu kifayah. Seorang yang mai, contoh kata Bilal yang mai, maka yang lain terlepaslah daripada dosa. Maksud kata kalau seorang buat, yang lain tak payah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau tanya apa definisi fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Tak payah sungguh lah kali semua tak buat. Kata ada orang lah tu, lah kali tak ada siapa, dosa satu kampung tuan-tuan. Jaga baik-baik. Jadi pastikan surau yang kita dah bangun nama surau Siti Aisyah, pastikan ada orang yang mengimarahkan surau kita. Takut-takut bila kita tidak mengimarahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan AJK dulu. AJK dulu kena. Bangun bukan bagus punya, tiba-tiba tak ada orang yang nak mengimarahkan surau tuan-tuan, maka Allah persoalkan dulu AJK. Tapi yang lain semua tetap dikira sebagai dosa. Berbeza dengan mazhab Hambali, maka Hambali berpegang bahawa mengimarahkan masjid surau itu adalah fardu ain, iaitu wajib kepada semua. Keras sikit tuan-tuan. Tapi kita mazhab Syafi'i hanya sekadar fardu kifayah. Jadi penting tuan-tuan, penting sungguh untuk kita mengimarahkan masjid ataupun surau. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah saya rasa surau tuan-tuan ni tak ada masalah. Geng-geng mengaji belaka. Jadi siapa imam tak ada pun boleh naik insya-Allah. Imam tak ada, siapa-siapa pun boleh naik insya-Allah. Saya berani jamin lah. Orang-orang berilmu tengok tuan-tuan ni, muka-muka nur belaka ni insya-Allah. Jadi jangan duk pakat tolak yang tu ya. Pertama, jangan duk pakat tolak. Khomat kali belakang, tengok kawan sebelah dia tunduk. Tu cara dia nak elak dah. Dia tunduk tu kira auzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam hati dia jangan aku. Tu taktikal yang pertama tuan-tuan. Taktikal yang kedua, dia tengok pandang kawan tu, dia pandang jegir. Jangan duk pilih aku. Tu pun ada juga. Tu taktikal yang kedua. Yang ketiga ni, sorry aku tak mandi wajib tadi. Dia kata dia tak mandi wajib pula. Habis tu hamai sembahyang apa? Yang keempat pula tanya, hang boleh tak? Boleh. Ni kemas tuan-tuan. Ni orang kemas. Boleh. Tapi boleh tak? Aku ni kalau Fatihah boleh, cuma main surah lazim tak apa nak arti. Takat tabat boleh. Dia kata takat surah tabat boleh. Boleh lah tu. Janji hang baca ya. Okey, no problem. Dia pun duduk depan tuan-tuan. Habis rakaat pertama baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Allahu akbar. No. Tabat saja tuan-tuan. Dia tak habis, dia tahu perkataan tabat saja.
Yang tu pun haru tuan-tuan. Mai rakaat kedua tak tahu dia nak baca apa. Allahu Akbar tuan-tuan. Surah Lazim ni kadang-kadang jangan sampai dekat tu lah tuan-tuan. Hafailah yang paling tuan-tuan, paling common kita hafal 3 ayat lah, ataupun 3 ayat kita baca. Dalam sembahyang ni kalau kita baca surah panjang tuan-tuan, ambillah kadang-kadang ambil 3 ayat. Tapi kalau dia penuh macam surah Baqarah satu muka tu tuan-tuan, tak apalah, tak ada masalah. Tapi nak kata kalau kita jadi imam ni, baca yang paling ringkas tu 3 ayat. Pasal apa 3 ayat? Kita ambil surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek. Inna a'tayna kan, surah pendek. Wal 'as, surah pendek. Semua 3 ayat. Jadi kalau kita tak boleh sangat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar, Allahu Akbar. Tu dia. Pendek semua, ambil satu ayat ya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, rakaat kedua kan, fasalli li rabbika wanhar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna Allahu Akbar, inna syanaka wal abtar. Mai isyak ke depan pula, dia sambung pada rakaat yang pertama. Tu dia nak kata punya teruk, punya pendek sungguh, sampai dia sambung rakaat yang sembahyang yang seterusnya. Janganlah tuan-tuan, kita ambil 3 ayat, at least 3 ayat. Biar 3 ayat paling common. Ambil 3 ayat surah pertama ataupun rakaat pertama, mai rakaat yang kedua ambillah qul wallahu dan sebagainya. Tapi kalau tak buat macam tu pun tak ada masalah. Bukan wajib, tidak masalah. Cuma adab kita menjadi imam lebih kurang macam tu lah. Kita nak ambil yang paling pendek pun, biarlah pendek dengan surah yang paling pendek, insya-Allah. Boleh tuan-tuan. Tu sedikit adab lah dalam kita menjadi seorang imam. Baik, tengok kepada keterangan. Bahkan mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri solat berjemaah. Bahkan yang ada ilmu tapi tak mai solat jemaah, duduk kat rumah. Duduk kat rumah pun bukan buat apa, duduk saja ya. Bila orang dah seruan azan, maka tidak menghadiri untuk solat bersama-sama jemaah. Maka tinggallah orang-orang yang jahil, yang mai semata-mata ikut apa yang dilakukan oleh al-imam. Apabila keadaan ini berkepanjangan, pasti pada suatu waktu nanti akan sampai juga kepada keadaan yang telah dinyatakan Rasulullah SAW tadi. Jadi bila mai keadaan yang mana orang berilmu tak mai masjid dan tinggallah orang jahil, maka kelamaan-kelamaan berlakulah perkara yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang mana orang tak berani nak mai dah. Ataupun orang jahil mai semata-mata nak ikut, kalau tak ada maka pakat semayang seorang diri. Tunggu lama maka tak ada siapa mai. Jadi maka akan terjadilah kiamat bila terjadinya perkara tersebut. Jadi sebenarnya tuan-tuan, konteks hadis ni memang membawa erti kepada kehidupan kita di akhir zaman. Ilmu manusia ni dah malas nak cari. Ilmu manusia dah mula malas nak gali. Jadi bila malas nak cari ilmu untuk digali, dibelajari, maka dia akan menjadi orang yang jahil. Bila jahil, wa na'udzubillahi min zalik, maka dia tidak menjadi ataupun dia tidak berupaya untuk menjadi seorang imam. Baik, ringkasan tuan-tuan, kita tengok sikit apa syarat khusus menjadi imam. Apa syarat khusus jadi imam? Daripada kalangan masjid ataupun surau tuan-tuan ni, kita tengok ranking orang yang paling layak menjadi imam. Ini boleh buat. Ini dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangan Syekh Wabah Zuhaili tuan-tuan. Baik, yang pertama apa dia? Yang pertama adalah dia seorang pemimpin. Ni ranking pertama yang paling layak menjadi imam. Dia mesti pemimpin. Kalau zaman Nabi, Rasulullah lah orang paling layak. Selepas kewafatan Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin lah yang paling layak. Selepas Khulafa Ar-Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang berilmu, yang beragama, maka dialah menjadi imam. Cuma mai zaman kita ni tuan-tuan, ada orang yang hebat dalam memimpin tetapi kurang ilmu. Dalam pentadbiran tu hebat, tapi bila menjadi imam, maka wa na'udzubillah min zalik, dia tak ada ilmu pada perkara tersebut. Habis dia tak boleh jadi pemimpin, kita lantik yang kedua. Apa dia yang kedua? Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemimpin. Ni yang kedua yang paling layak. Maksud kata ulul amri melantik imam-imam, maka mereka itulah layak untuk mengimamkan solat kita.
Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga afqah, yang paling faqih daripada kalangan kita. Ni yang paling penting. Bila dia lantik imam, dah ada imam, contoh kata kalau ada 10 orang imam, maka daripada 10 orang imam tu siapa yang paling faqih, dia adalah imam utama. Maksud kata faqih ni dia tahu ilmu agama, dia belajar agama, dia belajar kitab imam dan makmum misal contoh. Dia tahu apa akan terjadi kalau dia batal dan sebagainya. Sebab tu satu kisah tuan-tuan, mungkin saya dah cerita kat tuan-tuan, satu ustaz cerita bagaimana dia semayang di satu masjid, kan, dia semayang di satu masjid, bagaimana imam tu terkentut ataupun batal wudu ketika mana dia bersujud. Duduk tengah sujud tuan-tuan, tiba-tiba terbatal wudunya. Maka yang imam tu bangun terus dan keluar daripada saf. Maka yang ustaz ni pun tuan-tuan, dia duduk belakang. Maka dia pun heran, lebam dah dariku ni, bagus semua imam ni, sujud pun punya lama ni, lama sangat, daripada sujud terakhir pun tak lama macam tu, tapi lama sungguh. Jadi imam ni pun kata, lama sangat tak boleh jadi. Maka dia pun bangun tuan-tuan, bangun mufarakah lah, bangun-bangun tengok-tengok imam dah tak ada, dan jemaah ni semua pakai duk sujud lagi tuan-tuan. Allah tak kehau. Pening tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu macam tu pening. Dia belah macam tu tuan-tuan, tanpa ada berita, tanpa ada khabar penaya tuan-tuan. Nasiblah siapa yang berilmu, dia tahulah cara macam mana. Cuba yang tak berilmu, duduk belakang dia pun orang yang jahil contoh. Sepatutnya belakang imam tu adalah orang yang paling hebat, orang yang faqih yang kedua contoh. Kalau imam pertama jadi imam, imam kedua tu mesti faqih. Jadi cuba yang kedua tu tak apa nak faqih, dia panggung sikit tengok, imam tak ada. Maksud kata turn aku jadi imam, maka dia pun merangkak 3 kali, 1, 2, berhenti. Mampus tuan-tuan. Dia nak imam, dia merangkak 1, 2, berhenti. Kalau lebih 3 kali batal. Maka dia pun bergerak sikit-sikit. Tu tak apalah kalau kita sujud. Cuba duduk antara 2 sujud, tuan-tuan nampak macam mana? Cuba bayang tuan-tuan, duduk antara 2 sujud, kita nak pergi depan, menggelesek sampailah ke depan. Dari imam sampai makmum dua-dua tak reti tuan-tuan. Pening, bahaya tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Jadi imam, kalau kita batal pada sujud, duduk antara 2 sujud, tiba-tiba nak sujud pelupuk kentut, nak buat macam mana? Angin banyak, tak sengaja, adakah kita terus bangun? Jawapannya tuan-tuan, tempat yang boleh menggantikan kita sebagai imam adalah ketika mana kita berdiri. Walaupun kita batal, maka kita bangun, maka walaupun time tu dah tak ada wuduk, kita bangun pada berdiri tegak, ketika itu kita keluar saf. Barulah yang belakang boleh ke depan. Kalau kita pegang mic, maka kita keluar saf, bagi dia mic depan, kita boleh bubuh mic kat dia tuan-tuan. Takut-takut wanita tak dengar, kita boleh bubuh mic kat dia, maka kita keluar. Kalau kita keluar pun, Nabi ajak kita keluar ni boleh tutup hidung. Tu sebagai adab lah tuan-tuan, ataupun nak jaga aib muka, seolah-olah macam terkeluar darah daripada hidung lah. Maksud kata Nabi suruh kita tutup hidung, tu cara adab lah. Tutup hidung, maka kita keluar. Jadi supaya orang tak gambarkan kita confirm kentut ya. Kan duk tengok imam lalu depan kita, confirm kentut ni. Jadi kalau kita tutup ni, tak adalah sangkaan-sangkaan buruk kepada kita. Jadi barulah kawan tu boleh ke depan untuk menggantikan kita sebagai imam, dan dia teruskan solat. Tak ada lah orang mufarakah, betul tak? Boleh tuan-tuan. Ataupun duduk di antara 2, ataupun iktidal, kita iktidal, rokok ke sujud ke, jangan duduk belah macam tu. Jangan duduk buat ajar macam tu tuan-tuan. Kesian kat belakang, jenuh ngesot. Nak sampai ke depan 3 kali berhenti pula kan, tak lebih pada 3, mampu. Jadi kena afqah, mesti kena faqih. Boleh lejak sikit tuan-tuan. Lama tak jumpa tuan-tuan ni. Saya target 8 suku ya. SOP kita 8 suku berhenti. Tempat ni saya berhenti, tapi tempat tu tuan-tuan tak boleh nak berhenti. Pasal apa tau? Dia rindu kat tuan-tuan kot, lama kan. InsyaAllah paling lama pun pukul 9 lah tuan-tuan, jangan risau. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang keempat pada kita habis ni kita habis ni insyaAllah. Yang keempat adalah aqra', yang paling baik bacaan dia, yang tu paling baik.
Daripada dah faqih ni tuan-tuan, ni kita ikut tingkatan lah. Dia imam, daripada kalangan imam, dia ni paling faqih, dia ni faqih, dia ni faqih, dia ni faqih, sama faqih. Siapa pula kita nak lantik? Dikira merebut imam pertama lah, kita ambil contoh lah. Daripada 10 orang, 9 faqih, satu kita buang lah. Maka kita tengok daripada 9 orang, siapa yang paling baik bacaan dia. Siapa paling baik bacaan dia, maksud kata makhraj dia baik, tajwid dia cantik, lafaz dia baik, jelas dan sebagainya, maka daripada 9 orang tadi, maka kita buang seorang. 8 bacaan semua baik-baik belaka, hafiz semua belaka tuan-tuan. Maka daripada 9, katakanlah tinggal 8 orang. Siapa pula kita lantik jadi imam pertama? Maka kita tengok yang kelima, iaitu aurak. Siapa yang paling warak di antara mereka? Nampak perempuan tunduk, ni warak tuan-tuan. Tapi kalau nampak perempuan jangan kedip, sekali pandang ya, dia pandang semua sampai ke sudah, yang ni tak warak. Jadi buang dia tuan-tuan. Tapi tak, 8 ni semua warak. Jadi kekal daripada 8 orang ni. Yang keenam adalah aqdam hijrah. Yang paling awal hijrah, dialah jadi imam. Ni ikut zaman Nabi lah tuan-tuan. Zaman kita tak ada. Jadi zaman Nabi, siapa yang paling awal berhijrah, maka dialah yang dilantik menjadi imam. Nabi tiba pada 12 Rabiul Awal 1 hijrah di Madinah tuan-tuan. Tu orang panggil apa, specialnya 12 Rabiul Awal ni hanya Allah saja yang tahu lah tuan-tuan. 12 Rabiul Awal ni lahirnya Nabi, 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi, 12 Rabiul Awal juga hijrahnya Nabi. Nabi sampai di Madinah tepat 12 Rabiul Awal. Allahu Akbar. Apa hikmah di sebalik 12 Rabiul Awal? Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan duduk dalam syurga, nanti kita tanya Nabi. Duduk dalam syurga kita tanya Nabi, kenapa Allah pilih 12 Rabiul Awal? Mudah-mudahan Nabi ada jawapan, insya-Allah tuan-tuan. Boleh dalam syurga ni nak buat apa, buat ya tuan-tuan. Ada soalan apa yang kita rasa kita nak tanya, tanyalah baginda Rasulullah. Aku tak tertanya kot. Dapat nikmat tengok Nabi, Allah tu pun dah cukup besar nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal tuan-tuan, bulan mulia, bulan kita sekarang ni tuan-tuan. Mulia. Lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, hijrahnya Nabi. Boleh rentah negeri lagi waktu tuan-tuan. Pun Rabiul Awal juga. Kan awal-awal Rabiul Awal kita boleh rentah negeri. Kan Rabiul Awal ni special tuan-tuan. Tak ada tambah ya tuan-tuan, minta maaf. Okey, baik. Yang tu yang kelima. Yang keenam, aqdam hijrah. Jadi siapa yang masuk Rabiul Awal dengan Rabiul Akhir, maka Rabiul Awal itu dipilih menjadi imam. Yang ketujuh, lebih dulu masuk Islam daripada kalangan mereka ni. Contoh kata kalau ada mu'alaf, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Kalau dia ni Januari, dia ni Ogos, maka pilih Januari, jangan pilih Ogos. Dia lagi utama untuk masuk ataupun untuk menjadi imam utama. Baik. Yang ke-8, nasabnya baik. Daripada keturunan yang baik, maka pilihlah mereka itu tuan-tuan. Daripada 8 orang tadi, imam yang kita sebut tadi, maka 8 tu ada 2 nasab dia tak apa nak baik, contohlah. Maka 6 orang saja yang kita pilih, 2 kita dah terminate lah, contoh. Okey. Kemudian yang ke-9, kepribadian dia baik, akhlak dia baik, lemah lembut. Maka daripada 6 orang tu, siapa yang lemah lembut? Maka kalau ada 4 orang yang lemah lembut, 2 orang kasar, maka buang 2 orang kasar tu, pilih tinggal 4 orang tuan-tuan. Yang ke-10, pakaiannya paling bersih. Tu ke-10. Daripada 4 orang, siapa yang jaga penampilan, pakaian dia cantik, pakaian dia bersih. Mai tuan-tuan, pakai lengan panjang, lengan pendek, lengan panjang, pilih mana? Pilih lengan panjang lagi. Janganlah tiba-tiba mai terus pilih pakaian. Pakaian ni jatuh ke 10 tuan-tuan. Mesti ambil yang faqih tu dulu, walaupun dia pakai lengan pendek. Tapi kalau dia faqih, dia tahu menjadi imam, dia akan tahu pakaian-pakaian imam. Maka ambil yang pakai pakaian, ambil yang pakaiannya bersih. Tak sebutlah lengan panjang, tapi lengan panjang ni antara adab, untuk antara pakaian yang terbaik untuk menjadi imam. Daripada 4 orang ni, 3 ya. 1 orang ni tak apa, pakaian dia tak apa nak cantik. Pasal apa? Mai yang pakai pagoda. Pakai pagoda, mai yang pakai singlet tuan-tuan. Lagi teruk. Allah, belakang pun Allah. Bulu ketiak tak pernah bercukur. Contoh tuan-tuan, jadi aib kepada imam, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Jadi daripada 4 tadi tinggal 3. Ni contoh yang saya bagi tuan-tuan. Jangan duk ambil hati pula.
Pakaian yang paling bersih. Okey, yang ke-11 pada badan dia bersih, penampilan dia cantik. Badan kena bersih juga tuan-tuan. Mandi tiap masuk kata sehari dia mandi. Jangan tak mandi, contoh dia sehari tu tak mandi langsung, maka dia badan tak apa nak bersih. Okey, itu sebelah. Yang ke-12, suara yang lebih bagus. Tu dia, jatuh ke-12 suara. Kadang-kadang kesilapan kita suara utama. Mesti suara sedap nombor 1 nak jadi imam kita. Duk bincang sama-sama AJK lah ni, kita nak lantik imam tarawih. Siapa dia yang kita nak lantik? Dia ni. Pasal apa? Suara sedap. Oh, suara ni tuan-tuan sebenarnya jatuh ke ranking yang ke-12. Jauh lagi tuan-tuan. Ada lagi benda yang lebih penting daripada suara. Suara yang ke-12. Okey. Yang ke-13, lebih tampan. Tampan pun tuan-tuan. Tadi imam kita memang tampan sungguh. Sebab tu dia jadi imam. Daripada kalangan ramai-ramai kita ni. Jadi tampan tu dah yang jadi imam tuan-tuan. Jadi daripada 3 orang tu, seorang tak apa nak tampan. 2 orang ni sejuk mata memandang. Maka daripada 3 tinggal 2 orang. Dan last sekali tuan-tuan, apa dia? Yang ke-14, apa dia? Iaitu nikah. Bernikah tu jatuh ke-14. Nikah pun ada tuan-tuan ranking dia. Jadi antara orang yang nikah dengan orang yang bujang, utamakan orang yang nikah. Pasal nikah ni nafsu dia boleh jaga. Tak nikah ni nafsu dia tak tahu tuan-tuan sebelum kita nikah macam mana. Jadi dia tengok tiang pun kadang-kadang nampak orang. Dia mai kadang-kadang nafsu dia tuan-tuan, nampak tiang pun nampak orang. Tu bahaya jadi seorang yang bujang tuan-tuan. Jadi nikah tu jatuh ke 14. Nak buat macam mana ustaz? Dua-dua nikah. Tak kepening tuan-tuan. Daripada imam yang tadi duk pilih tu, dua-dua nikah. Dia dua bukan bujang. Habis nak pilih yang mana? Siapa yang nikah lebih? Dia lah pula jadi imam. Kalau kawan ni seorang, kawan ni 2 orang, pilih yang 2 orang tuan-tuan. Itu keutamaan. Jadi beruntung siapa kahwin 2 orang. Marah tuan-tuan nak cerita bab ni. Jadi orang yang kahwin 2 tu lebih utama, lebih diutamakan. Tapi dua-dua kahwin 2 poligami, macam mana pula ustaz? Dua-dua sama, maka pilihlah yang paling banyak anaknya. Siapa paling banyak anak pula? Sampai tahap tu lah tuan-tuan. Lah kali kalau sama juga anak, maka pandai-pandai lah tuan-tuan pilih. Sampai 14 tuan-tuan. Sebab dia dah komplit dah semua, dah cantik dah semua, maka dua-dua layak untuk menjadi imam. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Dan sikit lagi tuan-tuan, makruh pula untuk jadi imam sikit tuan-tuan. Makruh untuk menjadi imam ada beberapa perkara. Yang pertama, fasik, orang yang sering kali melakukan dosa kecil, misal contoh, maka tak boleh jadi imam. Bukan tak boleh lah, makruh kita lantik dia jadi imam. Orang yang kerap kali melakukan dosa-dosa kecil. Yang kedua, pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran, tu pun elokkan kita lantik menjadi imam. Pelaku fitnah, pelaku bid'ah. Bid'ah ni bukan sambut maulid. Ni pun gaduh juga tuan-tuan. Aduh pening tu. Bila main maulid ya tahu dah. Saya kawan dengan semua orang, ustaz ni kata tak boleh, ustaz ni kata boleh, duk berbalah lah lepas dua dalam Facebook dan sebagainya. Tu bukan bid'ah tuan-tuan. Tu bukan bid'ah yang disebutkan ini. Contoh kata bid'ah yang mana bukan menyebabkan kekafiran, bid'ah yang kecil-kecil lah. Apa contoh bid'ah kecil tuan-tuan? Apa contoh ada bid'ah kecil yang tak kafir? Basuh kaki. Basuh kaki tuan-tuan. Dalam kita sebut sebagai basuh kaki. Untuk mengambil wuduk dia mesti kena basuh. Tapi kita hanya sekadar mengalirkan ataupun menyapu kaki. Maka orang yang menyapu kaki dia tu bid'ah, melakukan bid'ah. Tapi kita kena basuh kaki dengan gosok lah. Maksud kata kita kena gosok kaki kita tu. Dia bukan macam menyapu kepala. Kalau kepala tu menyapu lah, tu kita sapu kepala. Maka dia buat konsep sapu kepala pada kaki. Maka itu bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Itu contoh. Yang ketiga, buta. Buta pun menyebabkan makruh tuan-tuan. Buta. Tapi indana dalam mazhab kita Syafi'i, buta tak tersenarai dalam perkara-perkara makruh, tidak menjadi masalah imam buta. Bahkan kata mazhab Syafi'i, dalam Imam Syafi'i, buta tu lebih baik kerana mata dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak melihat maksiat. Daripada orang yang celak tapi melihat maksiat. Cuma dalam mazhab yang lain, maka mereka berpegang buta sebahagian daripada imam yang makruh kerana melibatkan kiblat saja, kiblat.
Walhal kiblat kita boleh tentukan ataupun kita boleh jaga dia untuk dia diletakkan di kiblat yang betul. Yang keempat, mengimamkan satu kaum padahal kaum tersebut tidak suka pada diri dia. Imam yang dilantik, imam tu orang tak suka, maka itu juga makruh. Dan tak suka tu adalah perkara-perkara syariat, bukan kerana perkara-perkara duniawi. Dia ni parti sekian-sekian, aku meluat dengan dia, tak semayang. Bukan sebab tu tuan-tuan. Mesti syariat. Maksud kata dia buat satu perkara yang bertentangan dengan syariat sehingga orang tak suka dia, maka semayang belakang dia menjadi makruh. Yang kelima, bacaan terlalu panjang dan tidak wajar. Ini pun makruh tuan-tuan. Sebab jadi imam ni Nabi ajak kena pandang orang belakang. Kena pandang orang belakang. Tengok kalau ada orang tua, jangan panjang sangat tuan-tuan. Takut tidak mampu dia untuk menanggung terlampau panjangnya tuan-tuan. Dan panjang ni sebenarnya subjektif. Macam saya tuan-tuan, contohlah macam saya, satu muka tu nampak panjang dah. Satu muka panjang dah, contohlah satu muka panjang. Tapi bagi tuan-tuan satu juzuk panjang. Kalau bawa pada satu juzuk tu besarlah satu rakaat. Contoh macam tu lah. Maksud kata subjektif. Subjektif. Bacaan panjang tu subjektif. Tapi jadi imam kena cerdik. Dia mesti tengok orang belakang. Jangan terlampau panjang dan jangan terlampau pendek. Kalau nampak semua muda ya, jangan terlampau pendek. Tapi kalau nampak orang semua tua-tua ataupun ada campur-campur, maka baca biar berpada-pada. Yang keenam, terlalu banyak lahnun, yakni jar pada alhamd. Contoh kata alhamdulillah, dia baca alhamdulillah, contoh macam tu. Itu lahnun, makruh. Dan yang ketujuh, tak fasih pada beberapa huruf. Contoh dalam Mesir ni, orang Mesir ni dia tak sebut jim, tak boleh sebut jim kan. Bila sebut jamil, dia sebut gamil. Dia ga, gamil. Masjid, dia biasa masjid. Dia baca ga tuan-tuan. Jadi tak fasih, dia jadi makruh tuan-tuan. Jadi makruh pada syarat untuk menjadi imam. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah ringkasan beberapa perkara yang boleh kita sebut tentang perihal imam dan juga perkara-perkara makruh untuk melantik menjadi imam ataupun kita menjadi imam. Jadi elakkan perkara-perkara makruh tuan-tuan bila mana kita menjadi imam. Dan kalau boleh kita utamakan sebagaimana yang disusun susun yang saya baca tadi sampai 14, kita utamakan. Yang penting adalah kita mesti afqah, yang mesti kita faqih dalam kita menuntut ilmu dan juga kita mempelajari tentang hukum hakam dalam bab imam dan juga makmum. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang silap dan salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun, maaf dipinta anda terkasar bahasa tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.